Saya share. Oh, okey. 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 Saya ada soalan lagi lah Datuk pasal kucing lepas ni lah, lepas bentang ni. Okey. Boleh. Tanya pun tak apa. Tanya pun tak apa. Alright. Boleh tanya? Okay. Alright. Okey, selamat petang dan Assalamualaikum. Okey, kita akan sambung untuk chapter 27. Chapter 27 ini berkenaan dengan role model. Okey, kalau dalam chapter ni selalu macam bila kita tengok apa filem pun semua kan, kita marah kalau aktris tu atau model tu melakukan sesuatu yang di luar apa, di luar etika lah apa semua kan, dan kita marah. Sebab apa? Sebab anak kita jadikan model. Sebab kita marah sebab dia jadi model kepada anak kita. So dalam ni itu yang saya tulis tu, ramai ibu bapa suka jika anak-anak jadikan artis sebagai model. Artis tu sebagai model. Tapi dalam kalau kita baca seterusnya bab ni, dia kita tanya balik, siapakah role model terbaik untuk anak-anak kita? Dan jawapannya, kalau jawapan selain daripada diri kita tu, katanya tu satu bohong lah. Dia cuba nak menafikan sebenarnya role model untuk anak-anak kita adalah kita sendiri. Sebab tu ada pepatah cakap, kalau nak tengok perangai ayah, tengok anak dia. Macam tu, kau tak silap. Kau nak tengok perangai anak dia, tengok ayah. Macam tu lah, lebih kurang lah macam tu. Ada saya dengar katakan. Jadi sebenarnya sebab kita dengan anak-anak kita ni panjang masa dia kan. Jadi nak tak nak dia akan nampak canggih satu model, dan model tu adalah diri kita. Terkadang pun kalau kita perasan, ada mungkin setengah daripada perbuatan kita tu, karakter kita tu, kita nampak pada anak kita. Kata, macam pernah aku nampak benda ni. Siapa yang buat ni? Padahal kita yang buat kan, yang kita tanya macam tu. So, itu adalah model yang terbaik. Ira, ingat ya Ira, kalau nak kahwin nanti, model yang terbaik adalah kita, mak bapak. Sebenarnya kita sebenarnya diperhatikan. Betul. Anak-anak menjadikan kita sebagai model dan belajar bagaimana kita membuat keputusan dan pilihan. Dia akan tiru macam kita. Modeling is the most powerful of all teachers. Bagaimana kita nak tunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Yang ini memang pasal role model memang bagus lah. Dan tak mau jadikan anak pilih orang lain sebagai model, terutama bibik. Kalau yang ada bibik Indon tu, bibik jadi role model. Cakap Indon apa semua kan. Itu bab yang ringkas lah, bab 27. Seterusnya bab 28. Ini berkaitan dengan practicing personal accountability or QBQ's focus on action. Ini berkaitan dengan sebuah syarikat yang baru bergabung. Mereka mengadakan sesi QBQ. Kemudian pengurus pada peringkat pertengahan, ini tak bagi tahu nama, berkongsi cerita berkenaan dengan isu dengan syarikat induknya, partner apa ni? Apa panggil? Kalau partner parent company apa panggil dalam bahasa Malaysia? Parent company? Boleh ke panggil syarikat induk? Parent company. Saya tak boleh nak terjemahkan dalam bahasa Malaysia tu. Tak apalah, dia kata dia ada isu dengan parent company yang sering nak mengejar dia untuk berkenaan dengan operasi dia tu. Tapi dalam tu dia buat sesi QBQ tu, dalam QBQ tu, sesi tu tiba-tiba dia terfikir. Ubah fikiran dia lah. Dan dia pun terjumpa satu penyelesaian. Penyelesaian yang pertamanya, dia ni suka merungut. Yang pertama dia fikir, kenapa nak terus merungut? Berhenti merungut. Dia cakap, itu pemikiran dia, berhenti merungut. Kemudian, kedua dia menggunakan soalan yang baik seperti, apa yang saya boleh lakukan? Mula berhenti merungut, kemudian dia tanya pada dia, apa yang dia boleh lakukan? Dan ketiganya, bila dapat dua soalan tu, maka dia kata, lebih baik aku duduk dengan rakan sekerja aku dan aku selesaikan bersama-sama isu tu. Jadi dalam QBQ ni sebenarnya adalah berkaitan dengan fokus, kita bagi fokus kepada tindakan. Kemudian dalam bab ni juga dia katakan, sekiranya kita tidak bertanya tentang apa yang kita buat atau boleh capai atau boleh bina, dan kita tidak, sebaliknya kita tak buat langsung, tidak capai atau tidak bina, maka kita akan duduk di tempat situ juga. Kita tak akan buat apa-apa. Dia tak akan berlaku lah. Sebab QBQ ni adalah berkaitan dengan action. Dalam bab ni juga kita cuba mendisiplinkan minda kita.
ini kesimpulan mendisiplinkan minda kita dan kita bertanya soalan yang baik dan kita ambil tindakan. Itulah QBQ berkaitan dengan focus in action. Focus action. Okay. Alright. Okay. So itu bab 28. Dan bab terakhir 29. Okay. Okay. So kejap, saya the take away from 28 chapter ni adalah kita yang bertanggungjawab terhadap tindakan kita, kan? Betul. So kita perlu bersama-sama sit down together and take action lah, rather than asking again the why lah, the why question tu, why question tu is actually complaining lah. Why is this not happening? Why aren't you do that? Why aren't we do that? Semua kan. Jadi talking about why ni, itu saya ada tanya Haji lah pasal why ni. Semua Haji kata why is actually yalah macam yang kita belajar jugalah, why is a good question. But Haji also said, saya ada explain lah itulah kan, why ni dia ada dua. Kalau kita nak tanya bila tentang problem or apa dia kata tadi problem or statement question. Kalau problem jangan tanya why. Kalau statement of the problem, then you can ask why. Sebab kalau you tanya why don't you do that, so orang akan bagilah macam-macam lah. Saya why are you late? Jam lah, ni lah, nak saya bangun lambat lah, itulah inilah kan. So kalau question, kalau problem, don't ask why. Itu yang Haji tanyalah. Tapi kalau dia kata kalau boleh elakkan benda why, itulah kalau you you dengar balik video yang saya buat coaching pada Tok Ros tu, I avoided why totally. Saya tak tanya langsung why. Sebab apa? Sebab kan saya selalu ikut Haji. Apa yang Haji cakap tu, Haji buat treatment, buat terapi. Dia selalu panggil saya. So saya observe. Bila saya observe, memang dia tak buat why. Jadi bila saya tak buat why, I was being penalized by the benchmarker. Macam Captain Sudirman, orang yang lama kan. Dia kata, you didn't ask the question why. The why dia kata is the second question dalam roket. But when he said that, I just keep quiet lah. Tak nak lah orang komen kita jawab terus pula kan. So I ask Haji lepas tu. Tu Haji saya kata, Captain Sudirman penalize me for not asking why. Dia kata, your statement tu ada dua. Bila Tok Ros kata, I want to be a benchmarker, but I am not confident. So the question should be, if you want to use why, you should ask why you want to be benchmarker. Kan? Itu okay. Tapi kalau dia kata, why you don't have confidence, that one is not good. So in my case, the concentration should be on the keyakinan. Kan? So the why shouldn't be used at all. See, pandangan Haji macam tu. So if possible, other than you tanya why you're not confident, you could have used how to make you more confident. So why tu you tukar. Itulah penggunaan perkataan tu yang kita perlu berhati-hati, sebab old school mereka memang akan berpegang kepada soalan roket, which is why ada dua. Kalau you perasan dalam soalan roket tu ada dua kan. The second one after hasil, dan the last one, the third last one tu kan, bukti keputusan kenapa. Ada lagi kenapa kat situ kan. You can ask that, dia kata, but if the situation is like problem solving, don't ask why, dia kata. So we just remember that lah kan. Kalau you know apa ni, Puan Mus pun ada juga cakap pasal tu lah. I keep on asking her about that. So dia macam tu lah. Lebih kurang begitulah. Try to avoid why lah. Okay. Yang why tu Datuk, yang saya tengok why itulah sebab saya pun ada terfikir juga benda why.
sebenarnya saya ada terfikir saya pernah terfikir penting untuk bertanya kenapa dia perlu benda tu. Jadi tadi saya dengar Dato' bila Dato' sebut why sepatutnya kita tidak perlu keluarkan apabila bertanya tentang problem. Dan kan kita selalu dengar big why. Big why bermaksud macam yang Dato' punya case tadi, itulah keyakinan dengan benchmarker. Kenapa penting? Kenapa you mau jadi benchmarker? Bukan tanya kenapa you tak yakin. Then two things different untuk pertanyaan why kan. Dan saya terfikir juga bila Dato' sebut macam ni, terfikir untuk selamat daripada perkataan why itu, sebab kita dalam coaching, real coaching, bila dia terlalu laju, kita tak perasan akan tertanya, kenapa you buat macam ni? Macam tu kan, yang soalan yang tak sepatutnya. Betul. Saya terfikir mungkin apa pentingnya menjadi benchmarker tu pada anda. Jadi jawapan dia tu lebih kurang kenapa you mau jadi benchmarker. Jawapan dia lebih kurang sama. Jadi apa pentingnya benchmarker tu pada kamu? Jadi seolah-olah kita dapat jawapan yang kenapa you mau jadi benchmarker macam tu kan. Tapi kita avoid perkataan kenapa tu. Tapi jawapan kita dapat yang sama. Betul. Cuma kita kena tengok the first statement daripada coaching, macam saya cakap tentang penulisan buku. Kalau dia kata, so apa kita nak bincang hari ni? So kalau saya kata saya nak tulis buku, dan you boleh tanya kenapa nak tulis buku, ataupun you tanya buku apa you nak tulis ke apa-apa, dah tanya pasal buku dan you tanya kenapa you nak tulis buku. Boleh kan? Tapi kalau saya kata saya nak tulis buku tapi tak jadi-jadi, tu tak boleh tanya kenapa. Kalau kenapa tak jadi-jadi? Kenapa tak jadi-jadi? Ada masuk, saya nak buat itu, saya nak macam-macam alasan akan keluar. Tu dia. Betul. Itu sebabnya kita jangan bila nak jadi coach, you dah ada soalan 19 questions in your mind, itu bahaya. You just remember the 19 questions, betul, ikut turutan, you remember that, but the next question should not be dalam roket tu, sebab you kena terpulang kepada jawapan coach tu. Saya cakap kan, kalau saya kata saya nak tulis buku, kenapa nak tulis buku? Then okay, kan buku yang macam mana nak tulis, apa semua, apa maknanya buku ni to you, okay boleh. Tapi Dato' Ros macam saya kata saya nak tulis buku tapi tak jadi-jadi. Dia kata, apa makna yang tulisan buku pada you? Saya frust juga masa dia tanya tu. Saya kata, tak jadi-jadi tadi. Kenapa dia tak pick up tak jadi-jadi? Betul lah. Puan Mus komen. Ingat tak? Tok T kata tak jadi-jadi. Kenapa Tok Ros tak pick up tak jadi-jadi tu? Dia dah kena itu dia. Tapi tak apalah, dia ada buat tabisan matlamat. So insyaAllah lah iaitu dia lulus lah yang tu. Cuma dia nak kena buat lagi sekali. So hari Selasa ni dia nak buat, nanti kita share lah dia punya video tu. Cuma kalau boleh kita nak share lah video yang bagus. So, tapi video tak bagus pun kita boleh je nanti kita discuss. Tak mana tak bagusnya. We will discuss about it later lah. So, maybe next week. Apa ni, kalau tu kan, bila saya tengok kan, kalau coach ni dia bergantung kepada soalan coach, perlu bergantung kepada jawapan kan. Jawapan daripada coach betul. Kan. Itu maksudnya bila kita nak buat coach, so kita tak perlulah study lebih-lebih tak. Kita cuma pergi sekali lalu je, sebab jawapan coach tu adalah soalan coach. Kita cuma kita cuma polish macam mana kita nak buat soalan je. Nak bina soalan kan. Betul Yusri, tapi bila you baca banyak, macam saya baca buku metafor, jadi jawapan saya sebab sebelum buat coaching tu saya dah bincang dengan Tok Ros. Saya kata kalau saya macam stuck kan, you bagilah metafor. Saya dah cakap dengan dia lah. Jadi dia fikir kat mana dia nak guna metafor. Again, practice is very important. Betul practice sebenarnya kan. Itu je lah kan. Itu sebabnya membaca tu penting Yusri. Sebab bila kita baca, saya baca tentang metafor ni bagus untuk you gambarkan masalah you ni. So saya cakap dengan dia,
saya rasa macam nak menulis ni, ya Allah, susahnya. Jadi dia tanya, dia nampak dia punya opportunity to ask. Lepas tu dia kata, boleh tak puan gambarkan susah tu macam mana? Then boleh kata, saya rasa macam depan saya ni ada batu besar. Ada metafor kan. So, itu ada batu besar. So apa tindakan you? Instead of, saya ada warning dia. Kalau saya kata macam batu, you janganlah kata, you tak boleh ke pecahkan batu tu. You don't say that. You ask the kucing. Kata apa you nak buat? Apa you nak buat dengan batu tu? Then saya cakap lah, saya kata, saya dah tahu sekarang apa saya nak buat dengan batu ni. Saya nak chunk down. Saya nak ketuk batu ni sampai dia jadi hancur. Ataupun tengoklah, sebab saya ni kan ada taekwondo. Jadi saya nak lompat atas batu tu. Ataupun saya gua orang ada batu lah. Saya cakap macam tu. Okay. So it's very important if you read so that you can use it later. Alright. Okay. Nah, boleh teruskan Yusri. Okay, chapter yang terakhir, The Risk of Doing Nothing ni, seorang ketua senior sebuah institusi kewangan beritahu ada orang selalu berkata, saya tidak mau ambil risiko. Jadi beliau membalas, awak dan saya kena ambil risiko sebab dia kata, kalau kita tak ambil risiko kat dalam bangunan tempat dia bekerja tu lah, ramai yang nak singkirkan kita daripada ni. Mereka nak job tu. Macam sekarang ni lah, kalau kita tak buat apa-apa pun, sekarang ni kat luar tu banyak orang sedang menunggu untuk nak dapatkan kerja kan tempat kita. So macam itulah. So dalam buku ni juga dia bagi tahu antara perkara yang tak popular adalah inaction, tak nak buat apa-apa. Satu action, satu inaction. Kalau action ni dia bagi contoh, sungguh pun jika berlaku kesilapan, jadikan ia sebagai pembelajaran. Kalau kita tak buat, kita tak tahu. Macam ni, inaction kalau kita tak buat, kita tak akan berubah. Kita duduk kat situ je. Kita tak tahu apa benda, apa yang betul, apa yang tak betul kan. So satu lagi, action membawa kepada solusi. Kalau kita buat, kita bertindak dan kita akan dapat satu solusi. Kalau kita tak buat, maka dia kata kita akan letak diri kita di zaman yang lepas, zaman lampau. Kita akan status quo lah, berpegang pada yang itu je kan. Kemudian action memerlukan keberanian. Jadi kalau in action ni, dia menyerlahkan ketakutan. Yalah, takut nak buat, takut nak ambil risiko. Betul. Kemudian satu lagi dia kata action membina keyakinan. Kalau action menampakkan keraguan, tak berapa yakin. Okay? Dan action menggerakkan diri ke hadapan. Inaction dia membenarkan pelaksanaan. Kemudian action ni juga adalah rakan kepada kegagalan. Dan dia menghalang kita untuk jadi pemenang. Kalau kita duduk kat situ je, kita bergerak-gerak mana sebab tak buat apa. Jadi kesimpulannya, ni saya quote lah yang dia punya ni. It's better to be one who is told to wait than one who wait to be told. Maksudnya ni macam orang yang ambil action ni, dia akan sentiasa kreatif semasa nak pantas. Jadilah orang yang macam tu yang sampai kata, tunggu sekejap, nanti dulu. Daripada orang kata, wait to be told. Okay, dia tunggu je, buat ni, macam tu. Okay, better yang first lah action. So dalam chapter ni dia kata decide what to do, then take action. Dalam chapter ni dia banyak bercerita berkenaan dengan kita kena berani untuk ambil risiko, kerana di situ kita akan jumpa solusi kepada risiko yang kita buat. Apa saja yang kita buat. Okay. Alright. So itu sahaja chapter 29. Okay, nanti Yusri kita satukan semua PowerPoint ni. Nanti you masukkan dalam nanti you buat apa you nak buat, you masukkan dalam group. Nanti saya ambil tu, nanti saya akan cantumkan dengan yang ada pada saya. Ira pun macam itulah juga ya. Nak buat dalam bentuk nak hantar dalam bentuk PP ke atau PDF? PP lah. Okay. Jadi senang saya nak cantumkan dengan PP yang ada pada saya. And then the final one saya akan bagi balik. Alright. Jadi kita ada the whole book punya presentation. Okay. Okay. Thank you, Yusri. Okay, sama. Stop share Okay. Congratulations. Okay. Wah, dah habis. Kita sambung. Habis. Lega. Berapa minggu kan? Saya pun lega ni kalau habis Ira kan. Wah, lega. Berapa lama dah kita itulah kan. Yang ini. Okay. Paling syok kalau dapat PowerPoint buku ni. Dia punya ya betul. Okay, saya share.
Okay. Ira ada tak cerita dengan siapa Radiah ke ataupun Yursi ke? Ada cerita dengan Radiah tak pasal grup kita ni? Dia pergi komen di Facebook. FB Dato'. Ira. Komen di Facebook. Oh, Ira masuk dalam patutlah. Facebook. Kita punya sesi Ah. berlatih itu. Saya ambil 3 bulan kita punya the coach punya program ni. Saya himpun dalam Facebook tu. Saya tulis setiap apa yang kita buat dalam tu. Jadi itu yang Radia pergi komen. Wah, bestnya tak ajar pun, tak bagi tahu pun apa semua. Saya senyap je. Radia cakap apa? Sebab Radia tanya apa? Puan Mus cakap dengan saya semalam. Dia kata Radia komplain kat dia. Wah, Puan Mus buat tuition tak beritahu saya. Cakap itulah. Lepas tu Puan Mus tanya, ada ke you cakap dengan Radia? Not me. Saya tak ada cakap dengan Radia. Wah, agaknya dia sama ada Tok Rus ke ataupun Ira ke ataupun Yusri. Beritahu dia kata, bukannya kita nak buat secretly, tapi dia orang memang ada group tu. So group tu kebetulan request. So saya tak apa, saya volunteer je nak buat tuition. Dia kata gitulah. Okay, tak apa. Nanti orang pun akan tahu kewujudan kita, insyaAllah. InsyaAllah. Okay. Wah, cantiknya Ira. Wah, warna hijau pula. Tadi warna kuning. Tadi kita pink, tadi kita orange, sekarang kita hijau. Ya, betul. Okay. Okay. So, saya akan sambung QBQ daripada 30 hingga 39. Okay. Okay. Baik, ini chapter 30. Dia punya tajuk yang Thanks for Shopping at the Home Depot. Dia menceritakan tentang Judy. Judy ni dia seorang, dia kerja sebagai cashier di Home Depot ni lah. Satu hari dia pergi, dia masuk duty hari tu. Ada satu young man lah, dia tergesa-gesa pergi ambil barang berharga RM2.80. Lepas tu dia pergi kaunter, dia berbaris di kaunter, bayar dengan Judy tu harga $100, sekeping $100 bagi dengan Judy. Tapi waktu tu dalam drawer Judy tu dia baru ada $40. Sebab dia pun baru tukar shift pergi kerja. Jadi Judy pun dalam cerita tu lah, Judy tengok alamak ramainya orang beratur di kaunter dia tu. Sebab untuk pergi tukar di office $100 tu dia kena take time. Maksudnya dia kena pergi office, dia berfikir kalau saya pergi office, orang yang di kaunter ni akan tunggu lambat. Jadi macam dia rasa macam tak berbaloi orang tunggu lambat dengan nilai $2.80 tu. Jadi apa dia buat? Judy ambil duit $2.80 dari wallet dia sendiri, simpan di drawer, 100 tu dia bagi balik dengan yang man tu. Jadi itu yang man tu pun agak terkejut. Tapi Judy dia tak cakap apa-apa lah, dia cuma bagi tahu, okay, have a nice day. Yang man tu cakap thank you, lepas tu dia berlalu pergi. Lepas tu 2 hari selepas kejadian tu datang cek harga $50. Supervisor Judy yang terima ni lah. Jadi supervisor tu panggil Judy, apa yang you buat dengan, ada tak you buat sesuatu dengan customer baru-baru? Judy cerita lah dengan dia punya supervisor. Supervisor dia beritahu, you tahu kan kita tak boleh terima tips. Jadi Judy beritahu, yes, faham tentang peraturan organisasi apa semua tu. Then why not kita endorse je check tu, kita pergi beli pizza dan semua orang boleh makan. Jadi supervisor dia cakap, okay, ini boleh. Dan dorang duit $50 tu dia pergi beli pizza. Makan ramai-ramai dengan dia punya colleague. Lepas tu, keesokan hari selepas kejadian pizza tadi tu, datang seorang kira macam popular lah di kalangan dorang, Bob Johnson. Dia adalah pemilik Johnson Construction tu. Rasa-rasanya dia punya syarikat ni famous juga ni. Home Depot. Lepas tu dipendekkan cerita, pemilik Johnson, Bob Johnson bagi tahu, mulai disebabkan apa yang kamu buat dengan anak dia semalam, rupanya itu anak dia. Kami mengambil keputusan untuk membeli semua peralatan yang kami guna
yang ada di dalam depo kamu ni. Kami akan start beli dari kamu. Jadi itulah dalam cerita tu bagi tahu jangan sekali maksudnya di situ satu orang tu pun boleh membawa kesan yang besar kepada organisasi. Walaupun nampak macam benda tu kecil, tapi impact dia besar. Sebab sebenarnya waktu tu pun Judy merisikokan diri dia apabila dia jadi dia merisikokan diri dia mengambil duit dia sendiri. Lepas tu dia tak macam kalau dia bergantung kepada pilihan Judy waktu tu lah, sama ada dia ke office ataupun buat dia punya keputusan sendiri ambil duit itu. Jadi di akhir bab ni highlight dia adalah sebenarnya adalah berkenaan Judy punya sikap tu. Of course membayar barangan yang pelanggan ambil di kedai itu bukanlah benda yang dicadangkan. Dia sebenarnya pun bukan sesuatu yang dicadangkan. Tapi bab ini bagi tahu apa yang di highlight dalam bab ini adalah mencontohi tindakan Judy yang mengamalkan personal accountability. Jadi disebabkan pilihan Judy itu yang memendekkan cerita lah, mengambil tanggungjawab dan risiko tu, dia telah menyelamatkan pelanggan tu daripada tunggu lama di kaunter dia. So itulah dia punya highlight dalam bab 30 ni, chapter 30 ni. Dia paling highlight tu yang seorang pun boleh membawa impact yang besar. Ya, betul. Yelah, nak keluarkan duit kita pun tak terfikir yang kita nak buat benda begitu kan. Betul. Okay, thank So you. itu yang dia highlight dalam 30 ni lah. Chapter 31 ni, ini berkenaan dengan leader. Okay. Dalam bab ni ada bagi tahu yang ramai orang berfikir sebenarnya leader ni macam sesuatu gelaran atau kedudukan ataupun bilangan duit yang dia ada ataupun bilangan orang yang dipegang ataupun dia dipimpin. Itu fikiran orang yang biasa, orang yang kebanyakan kita ni lah. Dan ada juga mengukur ke leader ni daripada dia ada kereta yang besar, dia ada rumah yang cantik. Oh, dia mesti seorang yang ketua atau pemimpin. Kebanyakan orang mengukur leadership tu adalah berdasarkan kepada apa yang orang nampak macam tu. Tapi sebenarnya leadership ni yang ditekankan dalam chapter 32 ni, cara kita berfikir. Dan leadership ni adalah disiplin pemikiran kita yang dari semasa ke semasa tu macam mana. Bagaimana kita mempraktikkan kebertanggungjawaban sendiri, personal tu. Itu yang leadership dia tekankan dalam buku ni lah. Dan memilih untuk membuat sumbangan positif. Yang ini lah highlight yang cara kita berfikir, disiplin pemikiran kita macam mana. Yang ini dia ada tekankan dalam bab 31 ni lah. And ada satu lagi yang dibagi tahu di sini adalah kalau kita berfikir kita adalah pemimpin, maka kita adalah pemimpin. Maksud dia sebenarnya semua orang ni kan adalah pemimpin. Pemimpin kepada, at least kepada diri dia sendiri. Jadi itulah maksudnya leader at all levels. Cuma ada satu yang saya mau, ini ekstra lah untuk kita punya informasi yang pemimpin, kepimpinan dengan kepemimpinan ni kan. Yang ini pun ini informasi secara ini yang tak ada dalam buku. Tapi saya tengah baca-baca tu saya terfikir benda ni. Jadi kalau kita sebut tentang pemimpin, pemimpin tu adalah merujuk kepada orang atau individu. Kepimpinan adalah dia punya cara ataupun proses mempengaruhi orang lain. Kepimpinan. Kepemimpinan tu adalah gaya dia memimpin. Sebab ada gaya yang demokrasi, autokrasi, itu kepemimpinan. Ekstra itulah. Bila saya baca-baca, saya pergi, saya dapat cari 3 benda ni lah beza dia tu. Okey kan? Ini untuk 32. Tadi 31. Ini yang 32.
Okay. Untuk yang 32 ni, the cornerstone of leadership. Okay, yang ini dia ada bagi tahu, ingat lagi tak chapter pertama dalam buku ni yang kalau yang dari berlaku di Rock Bottom Restaurant, yang pekerja dia minta manager dia tolong pergi beli Diet Coke. Ya, itu. betul. Ya. Jadi dia ambil balik cerita tu, dia bagi tahu maksudnya dia di sini dia menggunakan contoh manager yang sanggup pergi beli, dia sebenarnya bukan menurut kata pekerja itu, tapi untuk menyelamatkan, dia fikir tentang customer sebenarnya. Jadi boleh saja pun manager tu bagi tahu, kenapa pula boleh je manager tu persoalkan sebenarnya, kenapa kamu layan saya, siapa yang ketua ni, saya atau kamu? Boleh je manager tu balas begitu. Ataupun boleh je manager tu cakap, kalau kamu seorang yang successful atau pekerja yang baik, dan saya pergi. Boleh je dia cakap, manager tu cakap apa dia mau, tapi dia tak persoal pun benda-benda macam tu. Apa yang dia buat ialah pekerja tu minta dia tolong pergi beli dan dia terus pergi. Jadi dia tak menggunakan perkataan hina yang kamu berjaya baru dia akan layan kamu, ataupun yang ini adalah manager punya sebagai seorang ketua. Kalau Anda bercakap, cara seorang ketua bercakap, kalau ada banyak ketua yang, kalau kamu berjaya baru saya akan layan kamu, versus saya akan layan kamu supaya kamu boleh berjaya. Maksudnya yang highlight kuning ni adalah dia memainkan sekali, leader tu memainkan peranan dia sekali dalam mendorong kejayaan pekerja dia. Itu adalah leader yang sepatutnya lah dalam QBQ ni. Dan yang ni juga, I'm the boss, yang ini. So kamu ada di sini adalah untuk saya. Banding ya, sebagai seorang ketua, saya akan bantu kamu untuk mencapai apa yang kamu mau. Itu adalah sebenarnya yang QBQ punya leadership ni lah, ayat-ayat sebagai ketua. Dan yang di highlight dalam bab ni juga adalah tentang kerendahan hati adalah tonggak kepimpinan. Ini saya direct translate daripada Humanity is the cornerstone of leadership ni. Yelah, sebab kalau macam mana kita nak tanamkan sifat leadership to our subordinates if we don't show one to them, kan? Kalau macam mana kita nak groom leadership to our subordinate kalau kita tak sokong dia. Ini the support system dia talking about tu, kan? Very good this story. Tapi kalau dalam tempat kerja sekarang ni mana ada leader? Semua bos. Betul lah. Tak ada. So yang ini ya, sebenarnya kalau ikut bab yang ni, dia punya cadangan as a leader macam yang di highlight kuning ni lah, baru ini adalah peranan bos yang sebenarnya. Sebab tu keluar daripada bab ni, servant leadership dia panggil. So bila sebut servant leadership ni, saya terfikir yang pemimpin, ada satu quotes yang saya teringat, pemimpin adalah untuk melayani, bukan untuk dilayan. Servant leadership ni lebih kurang begitulah dia punya maksud. Pemimpin untuk melayan, bukan untuk dilayan. Okay. Next ke chapter 33 ni, accountability dengan kita punya border. Yang ini pun topik ni sebenarnya sangat dia sebenarnya hit saya lah, sebab sebelum ni kan saya jarang terfikir ada border. Maksud saya tak, dan saya sebenarnya tak kenal, saya tak pasti di mana border accountability dengan orang lain punya. Jadi dalam bab ni dia ada bagi tahu, number one ni, accountability itu
bukan mengambil bukannya cover orang, bukannya mengambil tanggung jawab orang, ataupun kamu buat semua sekali bersendirian. Kan kalau ada orang yang tak apalah, you tak buat, saya buatlah semua. Yang tu sebenarnya bukan accountability. Yang itu bukan membantu orang pun. Dia tak termasuk dalam membantu orang pun. Dia cakap melakukan kerja orang lain, dia tidak akan memberi pengajaran yang positif dan juga dia tidak akan memberi nilai yang berpanjangan kepada orang lain. Contohnya macam manager. Kalau manager ni step in dalam orang punya sale contohnya. Dia yang dapatkan sale untuk dia punya company. Dia tak memberi nilai kepada pekerja dia. Project leader pun macam tu juga. Dia yang dapatkan project. Dia yang lead the project ataupun membuat sesuatu untuk orang punya project tu. So kiranya dia tak memberi nilai kepada dia punya pekerja lah. Sebab dia yang buat. Itu bukan dia punya accountability tau. Itu bukan dia punya tanggungjawab. Tapi dia buat. Dia mengambil pekerja dia. Dan yang paling biasa kita dengar juga ibu bapa. Contoh yang dia bagi contoh dalam buku tu paling simple. Ibu bapa mengemas bilik anak dia. Itu pun sebenarnya bukan kerja ibu bapa. Dia tak memberi apa-apa pengajaran ataupun apa-apa nilai kepada anak dia apabila ibu bapa yang datang dan kemas bilik anak. Itu sebenarnya accountability anak tu, bukan ibu bapa. Itu yang dalam itulah buku tu. Yang ketiga tu, lepas tu dia pesan, kenal pasti sempadan mana accountability sendiri dan juga part orang lain. Yang ini dicakap ramai yang yang kena make sure benda ni kenal pasti sempadan tu lah. Sebab proses ni ianya adalah proses sepanjang hayat dan tidak kisah dengan siapapun. Accountability ni adalah kita kena belajar setiap hari, kena praktis. Itulah yang dalam chapter 33 ni. So mungkin ada tambahan? Ada tambahan dari Datuk atau Tuan Yusri? Dia sebenarnya Okay. sebenarnya yang nak cara dia buat tu, dia bagus, dia nak bantu. Sebenarnya dia nak bantu tu, dia membantu sampai habis. Sepatutnya dia membantu sekadar nak menunjuk ajar untuk menggerakkan orang tu buat. Tetapi apa yang dia dapat, dia terus buat. Dia terus semua kan. Itu yang jadi. Lama-lama dia tak apalah, aku tolong. Itu yang jadinya. Selalunya. Itulah. Macam kita nak tolong orang, selalunya dia orang bagi cakap kita bukan bagi ikan kat dia, tapi kita bagi pancing. Bagi pancing supaya dia boleh meneruskan kehidupan dia dengan memancing ikan. Kalau kita bagi ikan, dia tak tahu macam mana nak mancing, kita tak tahu how to go on with their life. Kan, sebab kita dah bagi dah semua kat dia. Tapi benda ni berlaku kadang-kadang, macam saya kadang-kadang masa anak saya kecil-kecil dulu lah, dah masuk dalam kereta, dia tengok ada lampu tak tutup. So kita tanya siapa yang tak tutup lampu. Jadi dia kata dia tak tutup lampu. Saya kata so now turun balik, masuk dalam rumah, tutup lampu. So dia marah tau. Dia kata you were there, you could have switched it off. Why you ask me to go out and then to switch off? Dia marah tau. So the message that we are sending them is bila you buat kan, you buat sendiri tutup, so next time you remember how to switch off before you go. Itu menjadi petikaian pada anak-anak saya. It's funny tapi that's true. Sampai sekarang pun kalau kita nak bantu orang macam tu lah. Saya kata kalau orang minta bantuan kat kita kan. Haji pernah cerita, ada orang ni selalu datang minta duit dekat dia. Minta duit, dia kata memang dia memang kawan lama, dia datang bila jumpa type minta duit lah sikit apa semua. So dia bagi duit all the while. Jadi tiba-tiba bila buku NLP keluar, NLP untuk guru ni, dia terfikir, rather than I give you money, dia kata why don't you help me selling the books. So sekarang ni orang tu dah tolong dia jual buku, dia dah dapat at least 1,000 per month by just selling the book. Itulah the message yang kita nak sampaikan. Biar diorang rasa perit at the beginning,
but at the end dia dapat ganjarannya. Macam ni lah kan. Kalau you bagi terus je, dia tak rasa susah, jadi tak dapat terus Betul. benda tu. Okay, tu je lah. Alright. Ya, betul-betul. Sebab tu dia ada Yeah. sentuh dalam bab ni, accountability ni as a long life process dia cakap. Jadi Yeah. satu benda yang bila saya baca ni yang macam terfikir jugalah, ramai orang yang dia tak pasti sampai mana dia punya sempadan accountability. Ya, Itulah betul. yang menjadikan kita jadi macam yang Dato' cakap tadi, itulah dia jadi Habit. selepas tu dia akan buat semua. Macam tu. Ya, betul. Okay. Okay. 34. Okay, yang ini 34 ni dia hanya bagi contoh lousy question, soalan-soalan macam soalan-soalan bodoh lah begitu dia beritahu. Jadi saya ada pick up 4 daripada parent, teachers, employees, semua ni lah. So kalau kita perhati dalam ni, dia punya soalan-soalan dari 4 contoh yang saya ambil ni, kalau employee IQ yang atas ni kan, yang bukan soalan QBQ ni, kalau kita tengok selain daripada soalan QBQ ni, ramai yang guna why, kenapa, siapa dengan when. Kalau perasan, kalau QBQ punya soalan dia hanya tanya what and how. Tapi dia punya, walaupun dia menggunakan what and how, tapi dia punya soalan ni lagi selepas dia soal benda ni, kita akan dapat solution dia tau, ataupun dapat idea seterusnya. Kalau kita tengok yang soalan yang macam kita ambil contoh ni lah, yang parents ni kan, dia ada bagi contoh sini. Bilalah anak saya akan dengar saya bercakap ni atau apa macam mana. Soalan bila tu macam kalau kita sendiri fikir pun macam benda tu tak boleh settle. Tapi kalau kita cakap how, dan kita tahu macam mana cara supaya kita boleh settle anak kita ni bila dia boleh dengar, jadi pendengar yang baik. Macam itulah. So ini dia ada bagi dalam buku tu, dia ada bagi banyak contoh lagi lah lousy question. Jadi kalau kita amati betul-betul setiap soalan yang dia bagi tu membezakan, itulah why, who dengan when ni adalah lousy question. Yes. Okay, itu untuk itu sebab kadang-kadang macam kita in our daily life, like it or not, sometimes kita pun tertanya juga soalan-soalan why, when ni. But we could have, retract balik our question and then ask another question. Kan? So bila kita tanya soalan yang lain tu, jadi maknanya dia memberikan kita gambaran yang kita sebenarnya know what we are asking. Kita sedar the question that we should ask. Macam tu lah contohnya, when is my child going to listen to me? What is the better question? Instead of gonna when, so how? Tanya how. Kan? Macam dia tanya gitu, dia how can I get to know him better? Kalau how can I make my children listen to me? Kan macam tu lah. Just macam terus tanyalah saya, dia kata macam mana ya kalau kita nak tanya why tu nak ganti dengan why. So to me, instead of kita kata why you are not confident, so kita tanya how to make yourself more confident. Kan? Benda tu just around the corner, but ayat. Struktur ayat tu je, you pusing-pusing sikit-sikit je kan. But you must always remember lah, once you tertanya, that one is automatic. You tertanya, you retract balik soalan tu. Okay, sorry, I need to re-ask you. Rephrase my question. Then do that lah kan, so that we will learn along the process. Macam itulah. Betul kalau ikut buku ni,
Guna QBQ. soalan gunakan what atau how memang buat kita berfikir-fikir. Betul saya. Kadang-kadang saya tanya diri saya sendiri. Apa aku nak? Terus. Memang susahnya nak cari jawapan. Betul. Betul. Bagus lah. Betul. What and how tu. Okay. Yes. Dia macam kita kita terus direct mencari jawapan dan kita tak merewang-rewang kan macam yang Betul. kalau Betul. soalan apa tu jadi macam yang kenapa macam ni lah. Macam yang aku cakap tadi itulah. Dia akan keluar 1000 alasan yang sebenarnya bukan itu yang kita cari pun. Macam Okay, 35. Okay, ini the spirit of the QBQ. Okay, number 1, macam yang kita sebut tadi, dia menggunakan apa atau bagaimana. Ini yang spirit QBQ. Apa-apa je soalan, apa-apa je yang ni, you start with apa dan bagaimana. Okay, yang kedua, QBQ ni dia akan menggunakan saya. Apabila kita bercakap dan menggunakan saya, bukan kita atau bukan mereka, dia lebih accountability, dia lebih rasa tanggungjawab itu kepada saya lah, macam saya. Yang ketiga, dia fokus tentang tindakan. What next? Macam sesuatu terjadi, okay, then what next? Jadi apa lagi yang saya boleh buat untuk membetulkan keadaan ini? Dia lebih kepada, dia maksud saya tindakan lah. Apa tindakan saya selepas ini? Apa tindakan saya daripada kejadian ini? Okay, then what next? Macam tu. Jadi spirit QBQ juga ni, kalau anda praktikkan accountability pribadi ni, anda tiada lagi cerita mangsa. Macam yang kenapalah asyik saya yang ni, kenapalah macam cerita mangsa macam tu lah. Yang kedua, spirit QBQ juga bagi tahu hanya saya yang boleh ubah diri saya sendiri. Dan yang ketiga, dia fokus kepada tindakan. Apa tindakan saya untuk dapatkan benda ini ataupun untuk mendapatkan sesuatu. Dan QBQ ni juga dia lebih menggalakkan kita bertanya pada minda sendiri. Bertanya minda sendiri bagi soalan yang baiklah. Kita bukan ini dari translation ni, bukan bertanya soalan yang baik pada orang lain, tapi QBQ ni lebih kepada macam ia berkenaan tentang macam mana bertanya soalan yang betul kepada diri anda. Gitu. Ada satu contoh soalan di sini yang dia bagi yang dalam buku ni. Saya tak masukkan pula dalam buku tu. Dalam slide ni dia berbunyi ada dalam what can I do to help? Soalan-soalan macam itu. Dia bertanya apa yang saya boleh buat untuk membantu dia. Dia bertanya soalan tu pada diri dia, bukan pada orang lain. Dia tanya diri dia dulu, lepas tu baru untuk settle problem orang lain. Gitulah QBQ ini menggalakkan, tanya dulu diri sendiri. Apa-apa kejadian pun tanya dulu diri sendiri. Kenapa benda ni macam contohnya lah sesuatu berlaku dan apa yang saya buat mengakibatkan kejadian ini berlaku. Bertanya pada diri sendiri. Okay kan? The spirit of QBQ. Okay. Okay, yang 36 ni dia tentang wisdom. Wisdom ni, dalam QBQ maksud wisdom ni adalah apa yang anda pelajari setelah anda belajar semua. Di penghujung buku ni kan dia bagi kita remind balik tau as a pembacaan sebagai kita yang telah membaca QBQ ni. Okey, anda sudah belajar dan mengetahui semua. Dan kamu pun dia galakkan kita bertanya selepas kita baca buku dia ni, gunakan soalan
alamak, BQB juga salah. QBQ salah. Oh, Tak apa, tak apa. BQB, ah, QBQ. Dia Okay. suruh guna soalan yang kita sudah baca dari chapter 1 sampai sekarang. Okay. QBQ. Dan ingat, ianya perlu latihan dari semasa ke semasa, dia cakap. Personal accountability ini dia bukan destinasi. Ini adalah benda yang Okay. kita kena practice. Dia dah Okay. bagi tahu dalam tu. Okay. Chapter Okay. hujung-hujung ni dia sikit-sikit je dia, 1 page, 2 Yalah, dia page. macam conclusion je, Ya. kan? Okay. Okay. Ya, betul. Okay. Okay, yang ini pun saya ambil dia punya poin-poin yang saya faham dalam tu lah. Dia beritahu di sini yang apa itu learning. Banyak kita dah baca buku KBQ, kita dah pergi training itu, hadiri seminar ini, dia dalam buku tu lah dia beritahu. Lepas tu anda belajar. Dia tanyalah, belajar ni bukan setakat menghadiri atau dengar atau baca, bukan semata-mata untuk mengembangkan ilmu saja. Kalau kita pergi belajar dan kita tak dapat sesuatu daripada apa yang kita belajar itu adalah satu pembaziran. Jika kita pergi belajar tapi kita tak jelas dengan apa yang kita belajar. Dia jawab ianya sangat membazir. Okay. Kalau QBQ ni, learning ni adalah terjemahan, kita menterjemahkan apa yang kita tahu daripada yang kita belajar tu kepada perbuatan kita. Jadi learning equal to perubahan. You belajar sesuatu dan you berubah. Itu you belajar. Dia beritahu. Kalau kita tidak berubah, maksudnya kita tidak belajar apa-apa. Dalam buku tu Ini sesuai lah Ira dengan dia kata the only constant in life is change. Yes. Change ni always berlaku. Berlaku memang sentiasa berlaku. Change, kan? That is the only constant. Yang lain semua berubah. Our age berubah, our time berubah, our days berubah, our body berubah. Tapi change, dia never berubah. Sebab dia always berlaku. Inilah yang saya terfikir. Okay, betul lah tu. Ya, betul. Dan dalam ni dia memang QBQ ni highlight yang saya pun rasa macam terkena jugalah dengan bila baca buku ni yang dia cakap, okay, kamu orang yang banyak belajar, kalau kamu tidak dan apa yang kamu belajar tu sepatutnya kamu transfer dia daripada apa yang kamu tahu dengan apa yang kamu akan buat. Dan bila you buat, you akan berubah daripada apa yang you belajar. Tapi if you are not berubah, maksudnya you tak belajar apa-apa lah. Betul. Betul. So, hujung sekali dia dah bagi tahu, praktikan apa yang anda belajar dalam QBQ. Yes. Chapter 38. Okay. Yang ini dia dah bagi tahu. Hal saya adalah tanggungjawab saya. Dan accountability ini pun dia masih bercakap tentang accountability ini. Accountability ini dia akan mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri dan diri orang lain. So saya terfikir balik tadi itulah. So untuk mengeluarkan diri sendiri, untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri dan orang lain tu, kalau saya kena belajar di mana sempadan accountability saya dengan orang lain. Kalau membuat kerja orang lain tu, itu kita tidak membantu orang tu. Konon-konon kan kita ni rakyat Malaysia kan cepat tolong menolong lah, peramah. Peramah macam tu kan. Masyarakat kita kan macam tu, yang kesian dia lah, tolong dia lah, tapi sebenarnya kita telah melepasi kita punya accountability sebenarnya. Kita dah ambil kerja dia. Itu yang berlaku. Itu yang saya perasan dengan masyarakat Malaysia kita ni lah, terlalu baik hati. Okay, jadi dia ada beritahu lah, kalau kita mengamalkan accountability sendiri, kita tidak akan ada tuduh-menuduh, kita tidak akan mengeluh, no complain, kita tidak bertangguh,
Macam itulah. Jadi kalau semua orang amalkan accountability, pasti dunia dan masyarakat community kita ni akan bertambah baik. Okay. Inilah yang, dan ini yang chapter last. Okay. Ini dia beritahu lagi. Okay, sekarang you semua sudah baca kan buku ni, then read again. Itu pesanannya. Ini je chapter 39. Berapa ayat je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ayat ni ya. Sebab tu saya capture macam ni, kita sama-sama baca. Dia suruh baca balik dari chapter 1. Maksudnya kita dah habis baca buku ni, okay, baca balik. Sebab dia beritahu motto untuk belajar adalah repeat. Jadi bila saya kaitkan dengan yang kita belajar NLP ni kan, 90% untuk kita tahu dan kita master benda tu, kita kena ajar. Ajar tu seolah samalah konsep dia merepeat. Kita repeat balik apa yang kita belajar. Jadi itulah maksud dia, motto of learning tu adalah repetition. Itu. Kita mengajar pun kita akan dapat 90% ingatan dan ilmu yang kita belajar tu. So itulah dia punya chapter terakhir untuk QBQ ni. So kita sudah graduate untuk baca buku QBQ. Yay. Macam mana you buat? Ini PowerPoint ke? Cantiklah PowerPoint you. Yusri pun sama. Ini PowerPoint. Macam mana you buat ni? Dia ada dia punya template, Datuk. Template kan itu ada dalam ANLP CM. Siapa ada share PowerPoint punya ni? Yang cantik-cantik tu. Ada satu. Saya tak ingat ANLP CM ke atau Destiny Lujung Pelangi punya group. Dia ada share kat situ. Macam mana nak buat? Bukan, dia bagi template tu. Kita boleh download template tu. Dia punya template macam ni lah, Datuk. Rupa-rupa begini. Jadi kita kena ubah. Yes. Masing-masing punya kehendak. Dia bagi design. Tapi yang ini kita dapat daripada mana ni? Memang dia bagi siap-siap dah lah. Dia siapkan macam ni. Dia siap macam ni. Kita cuma ambil kopi dia ke atau kita terus kat situ, nanti kita save lah. Dia ada bagi macam ni. Dia dah siap macam ni lah. Nanti share nanti. Nanti saya tengok balik. Dia ada beberapa template PowerPoint yang saya memang carilah education, pemandangan semua tu. Nanti kalau Tok T buka PowerPoint, bila Tok T klik PowerPoint tu dia kan ada blanket, dia keluarkan template. Kat situ pun ada. Kat situ tak banyak. Saya tengok situ tak banyak. Yang ini semua tak ada. Tak ada yang semua ni. Yang ini memang apa ni lah. Nanti Datuk bawa minggu depan, Datuk bawa pendrive lah. Saya share dengan Datuk dalam pendrive nanti. Okay, thank you. Saya tengok, cantiknya orang-orang muda punya PowerPoint. Template. Orang-orang tua. Sama je. Alah, Yusri tak dapat join kita next week. Tak apalah. Tak apa, nanti kita share. Tak apa, boleh. Okay. Next week lah kan? Ira berapa hari dulu? Pergi hari Ahad. Hari Ahad lah. Minggu depan. Sampai Ahad? Tak, saya stay di sana. Terus pergi kuarantin diri dulu lah. Ya. Ini kuarantin juga So Ira berapa lama flight balik bila? Awal bulan 11 tu. Mungkin saya di sana pun lebih kurang 2 minggu lah. Seminggu di PD tu, lepas tu seminggu lagi saya di Putrajaya. Bukan PD, Seremban. Seremban. Jangan pergi PD. Jangan salah tempat tu lah. Pergi Seremban, seminggu lagi di Putrajaya. Bolehlah kita keluar-keluar kan, makan. Boleh. Restoran Petuk Ros. Dia dah buka kan, Datuk Ros dia dah buka. Dia memang buka. Cuma masa tu dia hanya untuk take away je. Tapi sekarang saya rasa dah buka dah restoran dia. Restoran dia yang dihantar itu ke? Yang dihantar makanan tu? Ya. Itu lah. Tu restoran dia.
Restoran husband dia lah yang buat. Okey. So okay. Okey. Apa Ira kata nak tanya pasal coaching tadi? Ingat lagi tak apa maaf, soalannya? Datuk. Sampai saya tulis soalan tu, takut lupa. Oh tulis soalan. Okay. Datuk, saya tertanya tentang macam kadang kan kalau saya buat coaching, saya selalu hilang maklumat di awal sesi apabila soalan kita keluar. Okey, contohnya lah kita soal apa yang kita nak bincang hari ini ya, ataupun apa yang you mau. Contohnya lah soalan pertama tu. Dan biasanya saya pernah jumpa klien yang di awal perbualan tu dia dah cerita habis. panjang-panjang. Jadi ya, saya faham yang kita kena cut ya kalau kita macam hilang maklumat atau apa semua. Tapi saya sebenarnya melihat emosi dia juga waktu tengah bercakap tu. Sebab kalau dia tengah beremosi, kita pergi cut. Dia jadi macam dia akan menghilangkan klien punya ni sikit lah kan perasaan. Jadi tapi bila kita dengar pun dia akan jadi panjang tau. Jadi bila balik kepada yang kita sebut tadi tentang pertimbangan tu, isu mana yang kita pick up daripada apa yang dia cakap tu, selalunya yang itu saya susah untuk pick up mana satu yang penting ni, mana satu yang pemberat yang perlu next question. Macam mana untuk kita ni, Datuk? Okey, kita awal-awal kita beritahu kita akan buat macam ni kan. Kita dah beritahu dia. So kalau misalnya dia cerita tu dia terus cerita je, kita tanya apa yang kita nak bincang hari ni. Dia pun cakap, dia kata saya ni, dia kata apa ni, saya sedih lah, saya kata saya cuba banyak kali lah tapi masih lagi tak dapat lah nak bercakap dengan anak saya. Anak saya ni kan memang tak mau dengar cakap lah apa, banyak kali lah saya minta tolonglah buat, tapi saya tak larat nak bekerja seorang-seorang lah. Bersambung-sambung. Lepas tu abang dia pula setuju cakap dia, walaupun suami saya kata kita ni kena beritahu anak kita apa nak buat apa semua. Lepas tu mak saya semua kena campur lah. So what you should do is, walaupun dia menangis ke apa ke, okey, Puan, saya nak Puan berhenti sekejap, berhenti kat situ. Kalau dia menangis ke apa ke, biar dia nangis, tapi kalau dia sambung cakap, kalau dia nangis, biar dia bagi dia masa nangis. Tapi kalau dia sambung cakap, kita kena stop dia. Saya perlu hentikan Puan di situ, buat sign. Kalau dia tak buat sign ni, maknanya dia dah menyampuk kan. So saya perlu berhentikan Puan. Ingat tak saya bagi signal tadi ni Puan? Okey. Saya nak tanya Puan, yang mana satu kita nak cerita sekarang ni hari ni? Puan marahkan anak Puan, ataupun Puan marahkan anak Puan yang nombor satu, ataupun Puan marahkan suami Puan sebab campur tangan, ataupun Puan marahkan mak Puan yang nak menunjukkan autoritinya di sini. Yang mana satu Puan? Tanya macam tu. But you mesti make it clear to them, you cannot solve all problem at once, one by one. You kena beritahu yang itu. Kalau you dah tahu awal-awal sebelum dia datang yang dia banyak problem, dan masa you frame dia tu, you pre-frame, soalan pre-frame tu, you cakap awal-awal. Kita akan melakukan sesi coaching pada hari ini. Saya difahamkan Puan banyak perkara yang ingin dibincangkan. Don't say issue. Banyak perkara yang kita ingin bincangkan di sini. Jadi kalau saya boleh minta Puan beritahu saya satu perkara, kita selesaikan satu persatu. Mungkin sesi ini kita selesai satu perkara, sesi yang lain kita selesaikan perkara yang lain. Jadi Puan beritahu saya, apa dia satu isu yang paling mustahak yang kita perlu bincangkan pada hari ini. You must be nice to them. At the same time, you must actually boss them lah. Kan? Maksudnya you kena tegas. Kalau tidak, dia akan melarut-larut lah. Semua campur. Macam tu Rus punya klien ada. Dia kan dah buat 3 video, saya kata termasuk video saya. Video dia yang pertama, actually our friend lah sebenarnya yang dua-dua orang ni pun. Tapi kita tak tahu benda tu tahu. Sampai dia dah cerita, habis semua dia cerita. Ya Allah banyaknya. Terus pun macam terkejut. Tak sangka lah pula our friend ni banyaknya masalah dia lepas satu-satu. Jadi itulah Puan Musa dia cakap dengan dia. Sebenarnya dia kata kita tak boleh nak dengar semua.
tak boleh solvekan semua. We can be there for them, yes. We can hear them out, yes. But if they ask us to solve their problem, one by one. We cannot do everything at once. Itulah. You must be tegas macam itulah Ira. Okay. Okay, Ira. Cuba kita buat sekarang. You Mhm. buat dengan I. Okay, you tanya saya. Apa perkara fokus perbincangan kita petang ni, Datuk? Macam ni lah Ira. Saya ni kan tak suka betul lah. Saya buat coach ni. Saya buat coaching dekat akademi. Janjinya 1 jam je. Tapi lepas tu dia berlaut-laut sampai 3 jam. Lepas tu janjinya 1 isu je. Tapi it turn out to be 10 isu. Lepas tu dengan interruption dengan Hajinya, Okay. dengan Puan Hanianya, dengan apa semua ni. Jadi macam mana Okay. saya pening lah. Macam ni lah. Macam mana saya nak buat ni? Okey. Tadi saya dengar banyak isu daripada Datuk berkenaan dengan masa dan juga yang lain-lain. Mana satu Datuk kita perlu bincang tentang masa ataupun ada apa isu sebenarnya yang apa perkara yang sebenarnya Datuk mau kita bincang petang ni? Ingat tak yang saya cakap mula-mula tadi? Saya tak sukalah apa yang saya buat ni. Jadi macam mana? Apa maksud Datuk tak suka tak suka dengan apa yang Datuk buat? Macam itulah you tanya kan, what's the meaning behind it kan? Kenapa yang tak suka? Tak suka saya dengar tadi Puan dia cakap pasal tak suka. Tak suka, boleh elaborate tentang tak suka tu pada saya. Macam itulah, kalau saya boleh bantu, tak suka tu di mana kan, macam mana kan, yang melibatkan siapa, benda-benda tu lah. Tapi yang saya cakap tu bukan masalah sebenarnya. Masih recording kita tutup recording.